أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلته المسائل، ولا يتبرم بإلحاه الملحين في سؤاله. البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله. Sudah jemaah muslimin muslimat, para pelajar yang dirahmati Allah, kita tengah baca mukaddimah pengenalan kepada kitab kita ni, Ighathatul Lahfan fi Masayidis Syaitan. Kita ulang balik pengajian kita baca kitab berkait dengan bagaimana untuk kita meloloskan diri, melepaskan diri daripada tipu daya syaitan, yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Dan kita tengah baca mukaddimah dia. Sebagaimana biasalah, kalau kita baca kitab-kitab ni, dia akan mulakan dengan puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kita berucap lah, kita baca Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi. Jadi dia sebut dah mengenai pujian dia pada Allah Ta'ala. Kemudian dia sebut bagaimana kita kenal Allah, sehingga kita hari-hari duk puji dia, kita sebagai seorang Muslim. Maka dia sebut bahawa kita kenal Allah ni dengan pengenalan oleh Allah Ta'ala sendiri. Kalau tidak kerana Allah Ta'ala kenal diri dia, maka tak ada seorang pun di antara kita manusia ni boleh kenal Allah. Sebab kita tak nampak Allah. Tapi Allah Ta'ala dia perkenal diri dia ni dengan cara dia, jalan dia, iaitu dia hantar para rasul. Dia pilih daripada kalangan kita ni orang-orang terpilih yang dinamakan utusan Allah. Nama dia Nabi. Nabi inilah terima wahyu, lalu dia perkenal kepada kita manusia siapa Allah Ta'ala. Jadi kita kenal Allah Ta'ala ni melalui nama-nama dia, sifat-sifat dia. Kita tidak kenal zat dia, sebab kita Allah Ta'ala tak beritahu zat dia lagu mana. Kita hanya diberitahu Allah Ta'ala ni satu zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, nama-nama yang comel. Lalu daripada sifat dengan nama itulah kita kenal perbuatan Allah. Bila Allah Ta'ala sebut aku ni Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pemurah, kita boleh tengok betapa kasih sayang Allah Ta'ala pada makhluk di atas dunia ni begitu nyata. Nak kena perhati je, kalau tak perhati tak nampak. Apabila kita kenal Allah Ta'ala, maka Tuhan kita kata kita kena pujilah Tuhan. Kita kena mengaku, kita kena puji Allah Ta'ala, bersihkan Allah Ta'ala daripada sama dia dengan makhluk lain. Tapi lagu mana nak puji Tuhan? Dia kata kita tak boleh puji Tuhan seumpama ataupun sehebat pujian Allah Ta'ala sendiri ke atas diri dia. Jadi Allah Ta'ala waya aku ni lagu ni, aku ni lagu ni. Kalau mu nak puji aku, mu puji lagu ni lah. Sebagaimana aku ajarmu. Ada la yusi ahadun sana'an alaihi kama athna ala nafsi. Jadi Allah Ta'ala puji dia ni melalui lidah Nabi. Nabi Allah Ta'ala ajar Nabi, wahai Muhammad, wahai Musa, wahai Ibrahim, puji aku lagu ni. Maka Nabi Ibrahim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para Nabi ni pujilah. Dan dengan pujian para Nabi itulah kita tu puji Allah Ta'ala. Macam kata yang paling besar pujian kan, Alhamdulillah, Subhanallah, ada Allahu Akbar. Tu kalimah-kalimah yang bentuk kita mengaku dan memuji Allah Ta'ala. Termasuklah ayat Quran waktu Allah Ta'ala ni Al-Ahadus Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad. Semua ni perakuan yang berbentuk puji, kita puji Allah Ta'ala. Baik, kemudian masa kitab kita ni puji, dia sebut Allah Ta'ala ni begini-begini. Salah satunya As-Sami'. Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha mendengar. Dan
Kita baca dalam Quran banyak kata as-sami. Allah Ta'ala Tuhan yang maha mendengar. Apa maksud maha mendengar? Alladhi yasma'u dadija al-aswati bi ikhtilafil lughati ala tafannunil hajah. Dia maha mendengar bising suara makhluk dia dengan macam-macam bahasa dan macam-macam hajat. Ada kita manusia ni ada orang boleh kuasai semua bahasa daripada tak ada. Adalah boleh kuasai 10, 20 ataupun lebih bahasa. Orang hok pelik-pelik lah. Dia boleh kecek belaka. Dia ngaji sekejap boleh faham selalu. Tapi nak faham semua je apa dia tak mampu. Allah Ta'ala dia boleh dengar, dia faham. Dia bukan hanya suara manusia, bahkan suara segala makhluk dia. Suara malaikat, suara jin, suara binatang, suara tumbuhan, hak besar, hak kecil. Allah Ta'ala tidak terganggu dia oleh suara yang banyak dan hajat macam-macam. Kita manusia ni tidak 10 hajat, beribu hajat. Masing-masing orang ada hajat. Dia ngadu pada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala faham dan Allah Ta'ala sosok Allah Ta'ala tahu gapo hajat di hati makhluk dia. Fala yashwaluhu sam'un an nafs sam'in. Satu suara tidak terganggu oleh suara yang lain. Kita ni kalau kita anak murid kecek tanya kita, kalau kita guru ataupun kita ayah, anak kita tanya, anak ni nak gini wayak gini serentak, kita kata wayak sore-sore kat tak faham. Mari dua tak faham dah. Kita kata itu abang dulu, patut adik pula sore-sore baru faham. Kalau mari 2, 3, 4 suara pakai tak tahu gapo. Kenapa? Kerana kita tak boleh nak tumpu pada dua suara. Ada suara Allah Ta'ala 1000, 2000 juta suara sekali mari pada dia. Allah Ta'ala kata satu suara pun tidak terganggu dengan sebab suara yang lain. Ini maksud as-sami. Wala tughallituhul masail. Begitu juga bila Allah Ta'ala mendengar keluhan permintaan hamba dia ni, makhluk dia ni, manusia ke binatang ke, segala masalah tu Allah Ta'ala tidak salah. Hak ni nak duit, hak ni nak sihat, maka Allah Ta'ala tidak salah. Dia salah beri sihat pada orang hak minta duit. Ada orang hak minta duit dia beri benda lain. Hak mana minta duit Allah Ta'ala beri. Hak mana minta pangkat, hak mana minta gani, tak ada satu pun terganggu tukar oleh masalah yang macam-macam hari kepada Allah Ta'ala daripada segala makhluk dia. Wala yatabarramu bi ilhahil mulihin fi su'ali. Dan Allah Ta'ala ni dia tidak rasa bosan. Tak mari rasa bosan, mari rasa nak marah dengan sebab hamba-hamba dia, makhluk dia ni duk minta, duk nekal dia. Duk nekal, minta lepas minta siapa teriak menangis kerana duk minta dengan Tuhan. Kita ni orang minta, orang tiap kali minta mari duk kejar kaki, duk menangis, serabut dah. Ada serabut. Anak minta orang kita, kau bini kita minta orang kita duit ke, minta acak sangat agak serabut lah. Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala ni bahkan dia kau suka mana-mana hamba dia hak melutut, hak bersujud, rokok minta dengan dia, makin kita panggil makin duk kejar kaki, makin duk mengadu, makin Allah Ta'ala suka. Tanda bergantungnya makhluk dia pada dia. Ini maksud bila kita baca as-sami. Allah Ta'ala ni wa huwas samiul basir, wa huwas samiul alim. Dialah Allah Ta'ala yang maha mendengar. Al-basir, Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha melihat. Apa maksud maha melihat? Adakah melihat dia supaya kita pada jauh dah pandangan mata kita ni, hatta kalau guna teropong pun, guna mikroskop pun tak sapa lagi tepat kita nak sapa. Sebab itulah alat-alat start dengan spek mata, pergi mikroskop ko, teleskop ko, berubah semua. Kenapa? Kerana kita tak sapa pada tempat kita nak sapa. Lalu kita panggil buat alat macam-macam. Allah Ta'ala ni adakah setara tu juga daripada jauh? Allah Ta'ala ni amat jauh, tak serupa penglihatan dia berbanding penglihatan kita. Jadi dia sebut sini alladhi yara dabiban namlatis sauda. Dialah Tuhan yang maha melihat antara dia lihat boleh disebut oleh hamba ialah Allah Ta'ala melihat seekor semut hitam
merayak di atas batu yang kerah, di tengah malam yang gelap gulita. Di mana sahaja semut hitam tu merayak, sama ada di tanah rata ataupun di bukit dalam hutan. Tak kita boleh bayar lah, kita tengok TV Animal Planet ke Discovery ke apa ke, cerita menatai dalam bukit pada pasir ni. Menatai pula tidak gajah, harimau besar, kecil-kecil dengan suluh belakang hari ni kamera kan, semut, cerita semut, cara semut, cerita ni. Jadi kita tengok siaran tu, tengok tu lah. Bila kita buka siaran lain, buka channel lain tak ingat dah channel utama kita tengok. Kenapa? Kerana mata kita tak boleh nak cover semua. Boleh tengok hari masa tu ya, lepas pada tu tak kata ingat. Allah Ta'ala ada jutaan makhluk dia ni besar kecil, di mata Allah Ta'ala belaka. Allah Ta'ala maha melihat. Tu kita panggil, itulah maksud Allah Ta'ala maha melihat. Jadi tak boleh nak bayar ke kesempurnaan penglihatan Allah Ta'ala. Wa altafu min dhalika ru'yatuhu li taqallubi qalbi ibadi. Bila kita pihak Allah Ta'ala melihat, apa ni kita dia bawa kita, dia lebih halus lagi. Allah Ta'ala melihat ni lebih halus, lebih sening lagi ialah Allah Ta'ala juga melihat bolak-balik hati kita. Mari tu dia disambut dengan begitu rahmat oleh Allah, dengan penuh kasih sayang oleh Allah Ta'ala. Wa in a'rada anhu lam yakilhu ila ghairi. Kalau seorang hamba tu berpaling daripada dia, buat tak tahu, malah mari masjid, malah beribadah, berpalinglah. Kalau seorang hamba tu berpaling dari dia, lam yakilhu ila ghairi, Allah Ta'ala tidak akan biar. Allah Ta'ala dah mutaksi mari gak umum lah, ada bahkan Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha rahman, maha kasih sayang. Allah Ta'ala tidak akan biarkan hamba dia lebih kesihan. Bila dia tengok hamba dia ni lari daripada dia, Allah Ta'ala tidak kata perambat dak, bahkan Allah Ta'ala susun buka jalan elok, kita panggil elok supaya hamba dia mari ke dia balik. Jangan duk jangan kena tipu kau setan, apa duk layan nafsu. Allah Ta'ala atas rewi tazkirah, Allah Ta'ala atas Nabi, atas Quran, masuk dalam telinga, celek mata tengok, supaya hamba dia hak lari ni khabar, jangan dia ikut setan. Itu tanda Allah Ta'ala kesian belakang. Dan kita boleh tengok dalam kehidupan ni, orang taubat ramai mana, orang yang bertaubat balik pada Allah selepas dia ni hanyut dalam kehidupan puluh-puluh tahun, tapi Allah Ta'ala duk kesian lagi. Sepatu orang ni, orang umur 40, 60, dia tak semaya jak kecil kan. Tuhan maruh lama dah, tapi ramai mana orang taubat umur 40, umur 60 baru taubat, baru masuk Islam. 70 tahun nak mati lalu, mati duduk atas katil nak mati tu mengucap. Ni tanda apa? Tanda seolah-olah dia ni, orang ni hidup dia ni tak ada reti taat pada Allah, tapi kasih sayang Allah Ta'ala ni, sifat rahman, sifat rahim dia ni mengatasi segala-galanya. Ramai mana kita tengok orang yang bertaubat masa tua, sama ada masuk Islam ataupun Islam dah tak khabar, baru semaya masa tua. Semua ni mari mana ni? Mari daripada sifat kita ngaji. Itulah Allah Ta'ala Tuhan kita. Fa in taba, kalau dia bertaubat, kalau seorang hamba dia bertaubat selepas raih lama hilang daripada Allah, lari daripada Allah, tiba-tiba dia bertaubat, fahuwa afrahu bi taubatihi minal faqidi lirahalatihi lirahilitihi allati 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fil ardi dawiyah. Kalau Allah Ta'ala tengok seorang hamba dia bertaubat, maka Allah Ta'ala amat gembira. Digambar Allah Ta'ala ni amat suka tengok seorang hamba dia masuk Islam ataupun taubat, mari semaya dah 5 waktu. Lebih daripada gembiranya seorang musafir di padang pasir. Orang Arab yang musafir di padang pasir, naik atas unta dia, bawa segala bekalan. Ketika dia berseorangnya di padang pasir tu, masa dia berehat ni, tiba-tiba unta dia terlepas tali dalam keadaan muka setakat. Unta terlepas, bahkan makan minumnya tu duduk atas belakang unta belakang, raik belakang, celek-celek mata tengok-tengok unta dia tak ada. Masa tu Nana kita panggil, Nana pergi kiri kanan duduk cari,
Maka masa dia cari ni di tengah-tengah padang pasir tu, tak jumpa unta dia. Maka dia tengoklah atas bawah, tengok aku nak gerak ke mana. Dia kata masa tu dia putus asa kan. Putus asa dah, dia kata aku ni tunggu mati, nak bunuh diri bukan dia. Akhir sekali dia kata dia ni tunggu mati. Bila dia letih, dia pun tidur. Ketika dia tidur tu, celak-celak mata, tengok-tengok unta duduk depan mata. Masa tu dia panggil melompat. Suka melompat. Dalam kini kita baca hadis kan. Melompat dia suka. Siapa Nabi kata dalam hadis tu, siapa dia kata apa ni, anta abdi wa ana rabbuka. Allah dia, siapa dia kata terima kasih ya Allah, mu hamba aku Tuhanmu. Tukar kerana selalu gembira. Siapa sepatutnya aku hamba-Mu, mu Tuhan aku. Dia sebut dengan mulut dia, mu hamba aku ya Allah, aku Tuhanmu. Kenapa? Kerana tak boleh nak gambar ke suka dia. Dia kata sukanya seorang hamba kerana boleh hidup lagi. Unta dia mari semula dengan siap dengan makanan minuman. Suka seorang hamba tu, Allah Ta'ala kata aku suka lagi. Time mana? Time melihat hamba aku hak sesak 40 tahun 50 tahun tu, tiba-tiba mari depan aku, mari duduk sujud, mari masjid, semaya 5 waktu balik selepas dia tinggal. Allah Ta'ala suka. Allah ni gambaran apa? Gambaran sifat-sifat yang melalui sifat nama ni lah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni tapi semua lagu mana cara kita nak mengenali Allah. Kita hanya perlu duduk menengung sekejap je. Kalau kita duduk sibuk dengan dunia, tak semikir Tuhan, pas bila tak rasa hebat sifat Tuhan. Kalau kita ngaji ada nama-nama Allah 99, boleh menasyik je lah. Nasyik sedaknya nasyik, nama tak paham apa. Jadi dia kata mu kena ngaji. Dan mengaji sifat nama Allah ataupun makrifatullah ni, siapa kemati tak habis ilmu mengenal Allah Ta'ala. Dialah ilmu yang paling mulia. Wa in kita pergi sikit lagi. Wa in asarra 'ala al-i'radi wa lam yata'arrad li asbabir rahmah, bal asarra 'ala al-isyan fi idbarihi wa ikbalihi wa salaha aduwallahi wa qata'a sayyidahu faqad istahaqqal halal. Tapi dia kata hak ni cerita orang balik, cerita hamba yang lara kemudian balik bertaubat. Adapun hamba dia yang berterusan terus berpaling daripada dia, dia tak senah bila Allah Ta'ala tali Allah tali dengan mata dia tengok orang lain, apa ni, telinga dia dengar tazkirah, macam-macam sebab tu awak kan untuk dia bertaubat. Tapi dia bukan setakat berpaling, lawan pula musuh Allah lah. Ramah pasal ni kan, jenis lawan balik agama. Dan Allah Ta'ala kita panggil, Allah Ta'ala beri masa lepas setahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi makin hari makin lawan Tuhan. Bahkan dia ni pakat nak pula wasalaha aduwallah, dia pakat nak pula dengan musuh-musuh Allah Ta'ala, bergabung untuk lawan Allah Ta'ala. Faqad istahaqqal halak. Dia kata hamba hak lagu ni memang itulah saat kehancuran dia. Bila menampak Allah Ta'ala tahu bahawa tak ada kebaikan dah, maka Allah Ta'ala pun mulalah lawan balik, balas balik, iaitu masanya untuk hamba dia hak lawan dia ni untuk mati hancur. Wala yahliku 'ala Allah illa syaqiyul halik. Dia tak ada orang yang mati ataupun hancur dia kerana Allah lawan Tuhan. Tiada seorang hamba ni kecuali hamba pasal ni hamba yang celaka, hamba yang celaka dilaknat oleh Allah Ta'ala, yang tidak layak untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala kerana dia berterusan lawan Allah. Di saat Allah Ta'ala tali-tali yang boleh menyebabkan dia ni berpaut untuk balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia sebut sifat Tuhan ni, Tain Tuhan Maha Rahman Maha Rahim. Kamu tak boleh tengok lah, tak ada makhluk serupa Tuhan Maha Rahmat dia. Tapi Tain Tuhan marah, mu tak saya carilah marah serupa gapo, kerana marah Tuhan ni mengatasi marah segala makhluk dia. Ni kita panggil begitulah Allah Ta'ala. Time kita berharap kita guna sifat-sifat Tuhan yang baik. Time kita buat maksiat, kita kena ingat betapa Allah Ta'ala ni kalau kita buat maksiat lawan dia, tak heran pula
kita lihat pula sifat Allah Ta'ala. Tadi dah kita baca tadi kan, wallahu apa ni, al-jabbarul mutakabbir, Tuhan yang maha agah sombong, duk Tuhan belaka. Lawan lah, lawan. Kenapa Tuhan ni dia tidak super set debe kapumu, dia debe ni habis dunia, habis langit bumi, dia lah paling kedebe. Sifat Tuhan al-jabbarul mutakabbir. Ini tu apa semua kita tengah baca mukaddimah puji-puji Tuhan kita ni, puji Allah Ta'ala. Bapa dia puji ni, dia puji ni sebagai mukaddimah untuk nak ayat syukur aku mampu digagahkan oleh Allah Ta'ala untuk tulis sebuah kitab yang diminta oleh anak murid dia, susun sebuah kitab supaya dapat dibaca, bagaimana cara untuk bebaskan diri daripada tipu daya syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.